Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi petang 14 Julai 2020 bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg menerima 2 kunjungan hormat di pejabat beliau Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. Kunjungan pertama oleh Naib Chancellor UCTS Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid bertujuan berkongsi mengenai rancangan terkini yang akan dilaksanakan pihaknya kepada Ketua Menteri dan isu-isu lain yang berkaitan. Pada sebelah petangnya pula, Ketua Menteri menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Fama Negeri Sarawak yang baharu, Datuk Dr. Haji Mat Sani Hassan. Beralih ke perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jumlah keseluruhan kes positif setakat Isnin meningkat kepada 580 susulan terdapat satu kes baharu dilaporkan di Bintulu pada Isnin. Bercakap dalam sidang media pada Isnin, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, kes terbaru itu membabitkan warga negara Indonesia berusia 59 tahun. Kes yang ke-580 ini adalah import case. Ia adalah seorang lelaki berumur 59 tahun, warga negara Indonesia, seorang kru kapal LNG Jupiter yang dalam pelayaran dari Singapura ke perairan Sabah, LNG Sabah. Beliau dibawa ke Borneo Medical Center pada malam 11 Julai 2020 dihantar buat saringan COVID-19 saringan menunjukkan beliau reaktif RTK antibody dengan IgB dan IgM adalah positif COVID-19. Datuk Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memaklumkan tiada kes baru yang telah sembuh dan discharge menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh kekal sebanyak 552 orang atau 95.17%. 9 pesakit masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dan seorang ditempatkan di unit rawatan rapi. Dalam sidang media sama, Datuk Amar Douglas menggesa orang ramai yang menjadi kontak kepada kes positif COVID-19 di Kuching untuk menjalani saringan di fasiliti kesihatan. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak memaklumkan bahawa sekiranya sesiapa yang menjadi kontak rapat kepada kes positif COVID-19 di Kuching dipinta hadir untuk menjalani saringan di fasiliti kesihatan dari jam 8 hingga jam 1 pada tempat yang berikut: Klinik Kesihatan Jalan Masjid, Klinik Kesihatan Tanah Putih, Klinik Kesihatan Konta Sentosa, Klinik Kesihatan Batu Kawah setiap Isnin hingga Jumaat dan di Klinik Kesihatan Putrajaya setiap Isnin hingga Jumaat. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak memaklumkan bahawa sekiranya sesiapa yang menjadi kontak kepada kes positif di Kuching, sila hadir untuk menjalani saringan di fasiliti kesihatan seperti berikut dari jam 8 pagi hingga 1 petang. Untuk pertanyaan berhubung perkara-perkara berkaitan dengan COVID-19, boleh menghubungi antara nombor-nombor yang tertera dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Sementara itu, ditanya mengenai pembukaan semula sekolah pada 15 Julai ini, Datuk Amar Douglas menjelaskan JPBN Sarawak akan membuat keputusan mengenainya hari ini. Katanya keputusan akan dibuat selepas JPBN Sarawak mendapatkan maklum balas daripada pihak sekolah. We will discuss on that tomorrow. We need the feedback from the school. But if you notice, the 5 cases are all in Kuching. Kawasan-kawasan lain nampaknya masih hijau. Even though the imported case is in Bintulu, but that is considered as imported case. And we pray that this case tidak bertambah. Dalam pada itu, jelasnya hari ini JPBN Sarawak juga akan membuat keputusan mengenai langkah-langkah terkini dalam mengekang penularan COVID-19 susulan peningkatan mendadak wabak itu. Berita seterusnya. Untuk memastikan pembangunan secara menyeluruh dan mencapai status negeri maju dengan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030, Kerajaan Sarawak menumpukan kepada sektor pertanian, penternakan dan perikanan. Semasa berucap dalam Majlis Penyerahan Bantuan Pertanian Daerah Lawas pada Ahad, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Dua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Kerajaan Sarawak melalui Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA telah meluluskan peruntukan bagi menaik taraf sektor-sektor tersebut. Jadi untuk sektor pertanian di bawah NRDA
kita juga memberi peruntukan. Walaupun fokus utama kita untuk peruntukan ini ialah untuk melaksanakan kemudahan infrastruktur dan amenities. Tapi sektor pertanian, penternakan dan perikanan juga kita bagi peruntukan. Katanya lagi sebanyak 5.8 juta ringgit telah diperuntukkan bagi membantu para petani, penternak dan nelayan dengan menjalankan pelbagai program khusus untuk membantu mereka. Yang diperuntukkan melalui Jabatan Pertanian saya. Sejumlah yang begitu besar. 5.855 juta. Untuk pelaksanaan berbagai program. Hari ini kita akan mengeluarkan bantuan ini yang melibatkan 120 orang. Melibatkan peruntukan hampir 500,000. Datuk Amar Awang Tengah juga memberitahu bantuan terus dari Jabatan Pertanian Sarawak itu akan diberi seawal bulan Ogos yang akan dilakukan secara berperingkat melibatkan 2,488 penerima. Dalam perkembangan sama, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan bagi merealisasikan aspirasi menjadikan Limbang sebagai pusat pengeluaran kerbau negeri Sarawak. Melalui NRDA, kita telah pun meluluskan, yang amat berhormat Ketua Menteri juga meluluskan sebahagian daripada peruntukan NRDA. Satu ialah untuk menaik taraf stesen penternakan kerbau Meragang 2 juta. Menaik taraf pusat pembiakan kerbau juga di Meragang sebanyak 7 juta. Tambah beliau, peruntukan sebanyak 3 juta ringgit juga diberi di bawah NRDA untuk menaik taraf stesen perikanan darat di Punan, manakala 4 juta ringgit diberikan untuk membangunkan Organic Valley bagi kawasan Long Semaduh dan Bakelalan. Ujarnya lagi, bagi menembusi pasaran lebih besar seperti negara China dan negara-negara lain, Kerajaan Sarawak kini sedang melaksanakan pusat pengumpulan hasil pertanian dan pusat seperti Anjung Usahawan, termasuk beberapa kemudahan di beberapa tempat untuk memasarkan produk-produk. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.